تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 737. Al-Hasan ketika mengertikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul kulli ya'mal ala shakilatihi يعني على نيته لأن صحة العمل بالنية." Katakanlah, tiap orang beramal menurut niatnya, yakni sahnya amal tergantung kepada niatnya. Dan Nabi SAW bersabda, niyatul mu'minin khairun min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amal perbuatannya. Sebab niat itu mendapat pahala tanpa amal, sedangkan amal tanpa niat tidak ada pahalanya. Dan juga kerana niat ia dapat berbuat kebaikan selama hidup dan tidak dapat berbuat kebaikan selama hidup. Juga kerana niat itu perbuatan hati, sedangkan hati itu pusat ma'rifah, dan semua yang timbul dari pusat itu lebih utama daripada yang lain-lain. Jadi nak diambil kepada Al-Hasan, diartikan dengan firman Allah, Qul kulli ya'malu ala syakilati. Dia kata dengan ayat Allah itu, yakni ala niyati lianna sihhatal amal binniyat. Maksudnya dia kata daripada firman Allah tu, hendaklah kita mengambil faham tiap-tiap beramal menurut niatnya, yakni sah amal itu semata-mata bergantung pada niat. Jadi kita melihat di dalam segala amalan, bila amalan ni, terutama dalam kita buat amal ibadat, jadi ini telah dibahas oleh ulama-ulama di dalam kitab fiqh. Berhubung dengan amal ibadat kita, maka
dia jadi rukun. Jadi rukun, bila rukun ni kita tertinggal rukun, maka dia tidak sah amal ibadah. Kalau amal-amal yang berbentuk amal orang kata bukan yang menjadi kefarduan, seperti mana kita buat kebaikan, melakukan sedekah jariah dan segala-galanya kebaikan-kebaikan lain berbentuk amalan kita yang umumiah, yang tu tertakluk juga dengan amal yang disebut dalam ini bahawa kena niat. Jadi bila kita niat buat amal itu untuk kebajikan, sebab tu dikatakan di bawah tadi, walaupun kita tidak buat tapi kita niat dalam melakukan kebajikan, sudah dapat pahala. Sebab tu dalam disyarah yang saya tengok dalam bahasan Imam Nawawi itu, dia kata niat kita nak buat sesuatu yang baik, tapi belum buat, Allah sudah memberikan catatan pahala di atas niat yang baik itu. Bila buat tu pula diberikan kebaikan pula. Tapi dalam soal kejahatan, mungkin ada terlintas, ada terniat nak buat benda-benda benda yang tak elok, benda jahat, Allah tidak akan menulis selagi tidak dilakukan perbuatan tersebut. Dia jadi gitu. Bila kita buat kejahatan tu baru ditulis. Jadi satu kejahatan, satu ditulis. Tapi bila kita niat nak buat satu kebaikan, diberikan ganjaran 10. Ini tuan-tuan boleh buka tengok dalam syarah bab niat, hadis yang pertama dalam hadis arba'in. Sebab saya duk baca kitab tu di masjid. Jadi dalam kitab tu dia sebut gitu. Dia kata kalau niat tu nak buat hak baik itu dah ditulis 10 ganjaran pahala kebaikan. Dia kata jika kita niat nak buat jahat, maka tidak ditulis selagi tidak dilakukan. Tapi satu kejahatan, satulah ditulis oleh Allah. Jadi Allah tu Maha Adil. Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat kelemahan. Kalau kita ni manusia ni, kadang-kadang kalau orang buat tu jahat, orang buat jahat tu sikit je kan? Tapi kita punya balas kat dia, kita buat kat dia melebihi daripada kejahatan orang tu buat. Berapa kes katalah orang tangkap, polis tangkap orang bersabit kesalahan. Ialah bersabit kesalahan orang tu, kita akuilah ditangkap sebab dia salah. Tapi janganlah kau pergi ketuk pukul dia yang bukan-bukan, kan? Mana boleh. Ini kita ketuk bantai dia sampai mati dalam lokap. Jadi bersabit dengan kesalahan ni, kita tangkap, lalu didakwa mengikut enactment undang-undang, maka dijatuh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dia buat. Jangan pergi duk bantai dia yang bukan. Dan pernah saya tengok sendiri, orang ni dia dalam perjalanan daripada mana wallahu alam, dia turun dekat pekan di kampung saya lah. Dia turun dekat pekan tu dengan musim buah-buahan. Dia musim buah, dia bawa dengan buah petai dia, dengan bawa buah durian dia, bawa buah rambutan dia. Dia letak buah tepi jalan tu, sementara bas nak tunggu bas datang, dia menyeberangi jalan sebelah sana, dia naik atas rumah orang sebelah tu. Naik atas tangga tu. Bila naik atas tangga tu, ceritanya dia nak minum sikit, nak minta izin nak minum dengan tuan rumah. Dahaga. Jadi tuan rumah pergi report, kata dia ni naik nak menceroboh rumah dia. Baru pijak anak tangga simen tu, nak bagi salam, nak minta air, nak minum. Jadi bila datang polis tangkap,
dia belasah depan tu Allah Rabbi, kan? Nak boleh masuk dalam kereta ataupun biru-biru muka diketuk dia. Jadi saya tengok Allah kesiannya. Kenapa sampai begitu sekali? Kemudian buah-buahan ini bawa petai, cempedak rambutan dirampas. Dirampas tu wallahu alam lah. Dibawa pergi balai, dibagi-bagi sama-sama dia lah kot kan. Kemudian dengan takdir Allah SWT, saya keluar balik ke pekan, berjumpa balik dengan orang tu. Dia patah balik mai ke tempat tu, kan? Nak cari dia punya buah-buah dia lah kot. Tapi dengan kesan-kesan nak cari apa, buah tu dah orang rampas ambil dah. Itu dia cerita dengan orang di kedai tu. Dia kata, saya bukan nak mencuri merompak, saya nak minta izin dengan orang tu nak minum dahaga. Kawan tidak terbukti salah mencuri merompak rumah orang, tadi dibelaslah. Itu contoh, kan? Jadi niat dia nak minta minum, bukan nak pergi merompak mencuri rumah orang. Jadi sebab tu kita dalam sesuatu perkara ni kita nak buat, hendaklah kita meletakkan kepada amalan kita, niat ni adalah merupakan pokok dalam amal ibadah. Jadi apabila amal ibadah kita yang berbentuk kefarduan, benda yang difardukan oleh Allah, sebab tu kata Al-Hasan, tiap-tiap yang beramal menurut niat, yakni salahnya, sahnya amal itu adalah tergantung penuh kepada niat. Itu kata Al-Hasan tu dengan arti ayat Allah tadi. Qul kulli ya'malu ala syakilati. Kemudian dengan hadis Nabi pula dikata niyatul mu'mini khairun min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amal perbuatannya. Dimaksudkan niat tu dapat pahala, amal tak buat lagi. Itu yang saya kata tadi. Niat nak buat baik, niat nak buat kebajikan, tapi tak buat lagi. Umpama dia kata dia niatlah hati niat nak pergi bagi duit ke, nak buat sedekah ke sesuatu, tapi tak buat lagi, maka dalam itu sudah dikira sebagai satu daripada, kata dalam syarah Imam Nawawi dalam kitab Hadis Arba'in, diberi 10 ganjaran pahala. Apabila dia buat, mendapatlah lagi ganjaran pahala kebaikan. Sebab tu dia cerita dalam kitab tu kisah malaikat mencatat amal kebaikan dengan malaikat mencatat amalan kejahatan. Kisah seorang hamba Allah yang dia ni bunuh orang ni dah 99 orang, ya. Dia pergi tanya satu hamba Allah, satu mu'alim ni, boleh ditanya dengan orang alim ni, boleh tak Allah ampunkan dosa aku ni? Aku ni bunuh orang. Kata hamba Allah ni, tak boleh, Allah tak ampun dosa. Dia bunuh. Jadi dibunuh. Mengikut dalam riwayat cerita tu kata 99 orang. Nak sampai ke masuk 100 orang, 100 orang ni dia kata Allah itu Maha Pengampun. Selamat engkau. Tidak, dia bunuh seorang lagi. Dia kata Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah itu akan mengampunkan dosa. Jadi dia pun belajarlah dengan hamba Allah. Jadi kata hamba Allah ni, kamu nak ambil dan belajar ni, kamu pergi tu satu hujung di perjalanan kampung di sana, kata dia, bersama-samalah kamu dengan kumpulan orang-orang kampung, semua orang kampung tu buat baik. Maka dia pun mendengar itu, dia berjalan menuju. Dalam perjalanan itu, mengikut cerita riwayat ini, tak kesampaian lagi di kampung tu, dia mati dalam perjalanan. Bila dia jatuh mati dalam perjalanan, malaikat ni yang satu malaikat nak tulis kejahatan, satu malaikat nak tulis kebaikan. Di situ disyarah dalam kitab tu, dia kata mengikut riwayat, Allah Ta'ala suruh sukat. Dia mati tu jatuh sebalik negeri yang dia duduk jahat tadi, ataupun nak pergi negeri yang baik. Maka malaikat sukat-sukat, dia lebih sedikit sahaja daripada negeri yang nak pergi baik, Allah suruh tulis dia tu sudah buat kebaikan. Itu kita lihat, disyarah dalam kitab ini. Bermakna niat dia tu nak bertaubat, nak minta ampun dengan Allah, nak mencari keredaan Allah, nak pergi ke tempat yang mendapat keampunan, maka sudah dikira dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata rahmat Allah. Dengan niat dia tu
Allah memberi ganjaran kebaikan pada dia. Jadi di situlah dikatakan sebab niat mendapat pahala tanpa amal. Makna dia tak sampai lagi, baru perjalanan nak pergi. Sedangkan amal tanpa niat tidak ada pahalanya. Jadi kalau kita buat amalan, kita tak ada niat, kosong. Tak ada apa. Kita semayang, angkat tasbih, tak ada niat pun semayang gitu. Tak ada apa. Kalau kita kata semayang apa ni? Tak tahu, tak semayang. Ada kawan kita ni orang korporat. Dia cerita, dia kata saya ikut orang korporat ni pergi ke negara luar. Sampai di sana dia kata, ustaz, di sana ni masalah orang-orang ni duk berdendam, duk geram nak buat sesuatu kepada wakil daripada Malaysia. Jadi dia ni terlampau takut, dia kata dia cari tempat tinggi, naik atas tu, dia kata macam ada satu tempat tinggi pentas sikit. Dia semayang. Jadi dah selesai apa semua dah. Orang tengok dia duduk semayang ni, orang jadi hak geng-geng yang nak buat jahat ni pun melarikan diri lah. Jadi dah selesai, dia tengok, dia tenang. Kawan kita tanya dengan korporat ni, dia kata, Datuk semayang apa? Dia kata, aku tak tahu semayang apa. Aku takut, dia kata, aku buat macam tu. Aku tak tahu semayang apa. Jadi tak ada apa, kosong. Terlampau takut kan. Jadi sebab tu kita, tuan-tuan, ya, buat hendaklah adanya niat. Tiada ada niat, tak ada apa, kosong. Dan juga kerana niat itu dapat berbuat kebaikan selama hidup. Jadi kalau kita duk niat buat baik, maka menjadi kebaikan selama-lama dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan tidak dapat berbuat kebaikan selama hidup jika kita tidak mengantungkan diri kita dengan niat. Tak ada kebaikan dalam hidup jika kita tidak gantungkan dengan niat kita yang baik. Di samping kita niat yang baik, kenalah buat yang baik. Itu syarah ulama gitulah. Dia kata takkan duk niat baik semedang, kan? Niat nak bangkit tahajud, kan? Jadi kata dapat pahala niat nak bangkit tahajud. Memang betul. Tapi kenalah bangkit tahajud, takkan semua hidup duk niat je. Nak tidur niat bangkit tahajud, niat bangkit tahajud. Sampai mati tak pernah tahajud. Terkejut ada. Sudah. Jadi kita kena buat. Walaupun selemah-lemah kita sebulan sekali ke apa ke, 2-3 bulan sekali pun buat. Kalau tak boleh setiap malam pun. Tapi kita nak tidur tu kita niat, ya Allah, Kau berilah kemudahan, Kau berilah kebaikan kepada aku dapat bangkit sembahyang tahajud. Jadi kita niat, dapat pahala. Bila kita bangkit buat, dapatlah ganjaran pahala perbuatan amal tu pula. Jadi gitu. Ni dia kata kita tak apa, kita niat bangkit tahajud dapat pahala. Duk niat semedang. Jadi kenalah buat sama, bangkit buat dengan perbuatan. Juga kerana niat itu perbuatan hati, sedangkan hati itu pusat ma'rifah, dan semua yang timbul daripada pusat itu lebih utama daripada yang lain-lain. Jadi kita tempat niat kita di mana, tuan-tuan? Dalam hati kita. Dalam hati kita. Hati kita letak mana? Sebelah kanan, kan? Sebelah kanan, sebelah kiri jantung. Jadi hati ni pusat menjadikan, kalau kita kata pusat ni apa lain, dia sebagai stesen pemancar, stesen pemancar yang akan dipancarkan semua daripada ni. Cahaya iman, cahaya ni semua di hati. Itu kita kata niat berada di hati kita. Tiba-tiba orang kata aku tahu niat kamu tu. Mana boleh kita tahu niat orang dalam hati? Allah Ta'ala yang tahu, para malaikat tahu. Kita tak tahu niat dalam hati orang. Yang kita nampak pada zahiriahnya, bentuk perbuatan dia, gerak tingkah laku dia, amalan, itu bentuk zahiriah, kan? Dalam hati itu Allah yang tahu. Jadi di situlah pusat yang jadi kita duk buat amal ni, niat kita duduk di situ, tuan-tuan. Tapi janganlah sampai nak semayang pun susah, punya takbir lama duk Allah. Pasal lama ni tak datang niat dalam hati.
kan. Lepas tu tangan pergi penjajah, Allah, pergi depan, tarik tepi, tarik tengah, sampai baru sampai sini. Berapa kali pusing tangan tu kan. Tengok Allah, begini. Allah, kan. Jadi punya seksa nak dapat baca kitab fiqh mana semayang macam tu. Lintasan dalam hati itu qasad ta'rak ta'yin menentukan perkara tu fardu berapa rakaat. Waktu apa itu saja. Bukan bermula daripada alif tu Allah sampai bah kan. Yang tu kita menterjemahkan apa nama solat. Niat ni lintasan dalam hati. Cuba dengan ambil air semayang, ambil bubuh, kena menyentuh sebahagian, kena satu daripada juzuk muka, kena niat. Ni duk nawai tu sampai kecut jari, duk rendam dalam kolah. Tahu tu. Ambil basuh, tak jadi lagi. Allah. Kesudahan kain basuh habis. Dia mari tadi Tok Bilal tak azan lagi. Orang tak azan lagi, kan? Lagi 5 minit nak azan. Sampai habis semua orang semayang. Tok Imam bagi salam, baru sudah ambil air semayang. Imam kuih lah. Jari kecut ni duk rendam, duk nawai tu. Kain basuh habis. Dia tanya, engkau jatuh dalam kolah ke? Tak. Ingatkan jatuh dalam kolah, kau mana tahu sawan tarik jatuh dalam kolah kan? Tu seksa sampai begitu sekali. Jangan gitu tuan. Kita lintasan terkena saja kita pun niat. Lintasan dalam hati kita jadi gitu. Dan semayang angkat takbir sekali aja. Jangan sampai banyak kali ni. Allah. Dulu masjid Kampung Baru ada seorang. Allah bergema satu masjid. Kalau dia semayang saya cukup susah hati. Saya kena lari duduk jauh. Allah ilaha, itu susah. Kenapa susah sangat? Nak lintasan niat kan? Semayang subuh, semayang apa pun takbir sekali je. Semayang raya puasa, raya fitrah, raya haji 7 kali takbir. Rakaat pertama, rakaat kedua 5 kali takbir. Hak tu boleh banyak. Semayang biasa ni sekali je. Tu. Orang bangsa tu tak boleh jadi imam kan? Tak boleh, kacau. Jemaah Allah. Kita jemaah pun nak ikut. Tak jadi lagi Allah. Lepas tu beralih belakang. Cuk. Ni tak boleh Bukan miaci kan. Jadi kita niat tu bagi lintasan dalam hati. Mudah-mudahan Allah terima amal kita yang dilakukan, mendapat kebajikan insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Walladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu 'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.